Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar TMK tahun 6, tajuk pengaturcaraan komputer di bawah topik kegunaan pengaturcaraan dalam peralatan harian. Baik murid-murid, sebelum kita mulakan, kita ketahui dulu standard kandungan yang akan kita pelajari, iaitu 1.0 memahami pengaturcaraan, dan yang keduanya kita akan standard pembelajaran iaitu 1.2 membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Baik, apa yang akan kita pelajari sebentar nanti? Pertamanya, kita akan memahami apa itu pengaturcaraan, membuat kaitan antara set arahan aktiviti harian dengan atur cara komputer, menulis satu set arahan aktiviti harian, menulis set arahan aktiviti harian kepada set atur cara komputer. Dan keempat, membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Baik, apa itu atur cara komputer? Okey, kita pernah dengar perkataan atur cara. Okey, di masjid di sekolah contohnya. Setiap aktiviti program kita akan ada atur cara majlis. Ada program apa-apa kita buat, di mana-mana ada disebut atur cara. Atur cara ini dia ada step langkah satu-satu, apa ada nyanyian negaraku. Contoh pimpinan bagi nyanyian negaraku, ada bacaan doa, ada ucapan guru besar, ucapan guru bertugas, ada langkah-langkah satu step satu persatu. Itu disebut sebagai atur cara dalam satu majlis. Untuk hari ini ataupun kali ini kita akan belajar bagaimana ataupun disebut apa itu atur cara komputer. Okay, saya terangkan maksud apa itu atur cara komputer, iaitu satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu apa yang perlu dilakukan. Okay, yang ini dipanggil atur cara komputer. Satu set arahan dia ada beberapa fasa yang diarahkan oleh kita manusia, yang mengarahkan komputer membuat apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu dilaksanakan oleh komputer tersebut. Okey, sebelum kita sebut komputer, jangan kita bayang komputer tu adalah komputer yang selalu kita hadap type depan tu. Komputer ni kalau ingat tahun 4 kita ada belajar jenis-jenis komputer, ada komputer benam. Ini yang kita akan fokus pada hari ini. Kemudian yang keduanya, atur cara komputer ni ialah arahan yang diberi untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Okey. Masih lagi keliru. Tak nampak lagi. Apa itu atur cara komputer? Atur cara komputer. Tak tahu. Okey, kita tengok. Saya bagi contoh. Okey, kita tengok dulu kaitan antara set arahan aktiviti harian dengan atur cara komputer. Okey, yang pertama ataupun saya buat contoh hari ini iaitu kita pergi naik lift di tingkat 5 ke 6, 7 ke, kita naik lift. Okey, setiap orang saya percaya pernah menaiki lift. Nak pergi mana? Pergi naik pejabat, naik apa, nak pergi shopping kompleks, hospital ke. Okey, langkah-langkah harian. Dan yang kedua saya bagi contoh yang dilaksanakan oleh set arahan komputer. Okey, langkah aktiviti harian ni kita buat setiap hari. Contohnya, tapi ini bukan setiap hari lah pergi naik lift ni. Langkah-langkah aktiviti harian. Contoh aktiviti harian kita ambil contoh hari ni naik lift. Okey. Yang ini aktiviti harian. Yang ini ataupun di sebelah kanan saya merupakan set arahan komputer. Contoh hari ini kita buat untuk menaiki lift. Nak naik lift tingkat 5, tingkat 6. Okey. Contoh aktiviti langkah dia. Apa dia buat? Pertama, kita berjalan menuju ke lift hospital. Okey, itu kita sendiri. Okey, sampai depan pintu lift kita akan menekan butang naik ke atas. Okey, bermula di sini lepas menekan butang arahan komputer, lift itu akan mula menerima input daripada pengguna kita. Contohnya apa? Dia dah buka pintu. Dia dah mula buka pintu lift, terbuka. Bila kita dah laksanakan pintu lift terbuka, kita dah masuk dalam, kemudian kita akan buat apa? Kita tekan pintu mana ataupun tingkat mana kita akan pergi, dan pintu akan tertutup. Tunggu lift tutup, kemudian kita akan sampai ke destinasi kita, tingkat berapa, kemudian lift akan terbuka dan kita akan keluar daripada lift. Itu prosedur dia, langkah-langkah aktiviti harian untuk kita menaiki lift. Okey, bagaimana arahan komputer? Lift itu menerima arahan. Okey, tadi contohnya apa yang kita lakukan, pintu lift tu akan terbuka. Kemudian dia akan menerima arahan. Bila kita tekan button,
dia akan tertutup. Kemudian dia akan menerima input dari pengguna. Kita nak naik, kita klik, kita tekan bina apa ni, butang nombor apa, tingkat 5, tingkat 4, tekan, dia akan terus naik ke tingkat kita. Kemudian dia akan sampai ke tingkat yang kita tekan tadi. Kemudian dia akan buka pintu. Kemudian pintu akan tertutup. Ini dipanggil set arahan aktiviti komputer. Arahan atur cara komputer. Sistem komputer dengan sistem aktiviti dengan program ataupun langkah-langkah aktiviti harian kita. Okay, kita bagi contoh lain lagi. Apa lagi yang kita boleh buat contoh set arahan? Okey, kat rumah kita ada apa? TV, aircon. Okey, itu kejap lagi. Okey, kita tengok yang kita bagi contoh lain pula. Okey, contoh kali ni saya nak bagi contoh kita guna mesin basuh automatik. Ini bukan yang manual tu. Okey, yang automatik. Okey, yang ini contoh penggunaan langkah atau cara komputer arahan yang kita bagi dan dilaksanakan oleh atau cara komputer yang terdapat dalam mesin basuh automatik ini. Yang pertama, apa dia langkah-langkah dia atau cara dia, satu step by step dia. Apa atau cara dia? Pertama, sebelum kita nak basuh dalam mesin basuh ni, kita akan kumpulkan semua pakaian yang akan dibasuh, masukkan pakaian tersebut dalam mesin tersebut, hidupkan mesin basuh ataupun kita switch on. Kemudian apa kita buat? Mesin basuh ni akan dia timbang berat pakaian, anggar dan isi jumlah air yang diperlukan, lakukan kerja mencuci, keluarkan air kotoran, masukkan air untuk cucian bilasan, dan mesin itu akan keringkan pakaian tersebut dan proses cucian tamat. Dan ada mesin yang akan mengeluarkan bunyi tut, tut ke bip 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 dia. Okey, itu contoh yang mesin basuh yang automatik dan akhir kali dia akan keluar pakaian. Kalau lihat pada tulisan ataupun warna yang saya warna, tulisan yang berwarna kuning ini merupakan arahan yang dilaksanakan oleh kita manusia. Kemudian yang putih ini arahan ataupun atur cara tersebut dilaksanakan oleh mesin basuh itu sendiri. Okey, nampak? Jelas? Okey, kita bagi contoh yang kedua. Ini mungkin murid-murid biasa guna ni di shopping complex, di kedai-kedai mesin air ataupun dipanggil vending machine. Okey, bagaimana kita nak laksanakan, kita nak lakukan pembelian dan dalam masa sama mesin tersebut melaksanakan atur cara komputer. Okey, bila kita sampai kat mesin ni, contoh nak beli air, kita akan buat apa dulu? Kita akan pilih air yang dikehendaki. Nak pilih air A, B, C, atas, bawah, kita akan pilih. Kemudian kita akan masukkan wang, dia akan paparkan berapa jumlah nilai harga air tersebut. Kemudian kita akan tekan air yang kita kehendaki, tekan tambah ataupun kurang jika kita perlu tambah ataupun susu, nak lebih atau kurang susu. Ini mesin yang tertentu sajalah. Yang kita nak beli teh atau kopi, dia akan boleh kita tambah atau kurangkan jumlah susu ataupun gula mengikut keperluan kita. Kemudian kita akan tunggu hingga selesai, dia akan proses, dia akan mesin tu akan masuk ke air, dia akan proses, kemudian dia akan kita tunggu hingga selesai, kemudian kita ambil minum tersebut dan dah selesai. Okey, ini contoh atau cara mesin air vending machine. Okey, yang warna kuning tu apa? Yang warna kuning ni yang kita sendiri kita lakukan. Yang warna putih ni tulisan ataupun ayat atau perkataan yang tulisan warna putih ni adalah arahan yang dilaksanakan oleh komputer mesin ni. Okey, ada contoh lain tak? Okey, kita tengok lagi apa lagi. Okey, kita bagi cuba belajar ataupun murid sebutkan contoh perkakasan harian lain yang mempunyai atur cara komputer. Cuba kita tengok dalam rumah masing-masing. Rumah kita apa yang ada alatan perkakasan harian yang mempunyai atur cara komputer. Okey, cuba tengok betul tak apa yang kita sebut. Menggunakan vacuum robotik. Ni mungkin tak ramai, tak banyak rumah guna vacuum robotik. Apa dia? Sekejap lagi ya. Memasang dan melaraskan penghawa dingin. Okey, contoh ni saya bagi. Buat apa ni? Remote aircon. Kita ada remote aircon ni untuk apa? Temperature dia. Kita nak naikkan, nak turunkan, nak stop, nak setting timer. Okey. Dan apa lagi yang ada di rumah kita? Kita membuka dan memilih siaran dalam TV pintar, smart TV. Okey, ini contoh perkakasan yang dalam rumah kita menggunakan atur cara komputer mengikut arahan. Okey. Okey, ini dalam buku teks. Jom kita tengok dalam buku teks muka surat 2 atau 3. Apakah yang dah masukkan dengan
atur cara komputer tadi. Okey, tadi saya bagi contoh televisyen pintar, smart TV. Apa fungsi ataupun pelaksanaan atur cara yang dilaksanakan oleh smart TV tu? Okey, ditulis sini apa? Diterangkan atur cara komputer yang ada pada saya. Smart TV ini membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Ini untuk smart TV. Pada keyboardnya, ni kita boleh kontrol apa kita, kehendak kita. Yang kedua ni pendingin hawa yang tadi saya sebut. Apa fungsi dia tadi? Membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Okey, tadi saya telah terangkan pada tentang penghawa dingin, apa bersih, vacuum robotik. Yang ini dia akan bergerak mengikut masa yang ditentukan. Itu pembersih vacuum, jam penggera digital. Mungkin ada rumah lagi, apa lagi? Alright. Okey, peti sejuk. Apa fungsi dia? Apa arahan yang diterima? Dia boleh menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Kita boleh kontrol suhu berapa yang kita perlukan. Lagi apa lagi? Ketuhar gelombang. Apa fungsi dia? Ada sistem atau cara dia? Membolehkan saya memasak, pelbagai cara memasak. Okay, lagi apa lagi contoh? Ada di mesin basuh elektronik yang seperti mana yang telah saya terangkan pada awal. Saya rasa kita dah belajar hari ini cukup untuk tajuk pengatur caraan. Saya harap murid-murid dapat memahami, dapat manfaat tajuk yang berkaitan pengatur caraan kita pada kali ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.